Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersama Cikgu Najwa, pada kali ini kita belajar fizik tingkatan 4 KSSM. Okey, kali ini dalam bab yang kedua, daya dan gerakan 1. Subtopik apa kali ini ya? Okey, subtopik 2.2 graf gerakan linear. Ya, graf gerakan linear. Okey, kita lihat dulu standard pembelajaran yang perlu dikuasai dalam subtopik 2.2 graf gerakan linear. Okey, dalam subtopik ini, murid boleh mentafsir jenis gerakan dari graf, iaitu graf yang pertama berkaitan dengan graf sesaran masa, yang kedua graf halaju masa dan yang ketiga graf pecutan masa. Okey, seterusnya murid boleh menganalisis graf sesaran masa untuk menentukan jarak, sesaran dan juga halaju. Okey, seterusnya murid juga boleh menganalisis graf halaju masa untuk menentukan jarak, sesaran, halaju dan pecutan. Okey, selanjutnya murid boleh menterjemah dan melakar graf sesaran masa kepada graf halaju masa dan sebaliknya. Okey, seterusnya juga graf halaju masa kepada graf pecutan masa dan sebaliknya. Okey, yang terakhir, murid boleh menyelesaikan masalah melibatkan graf gerakan linear. Jom subscribe Cikgu Najwa Channel. Jika anda suka video ini, boleh subscribe dan tekan loceng untuk dapatkan update di channel ini. Okey, jom kita teruskan kepada pembelajaran subtopik 2.2 graf gerakan linear. Okey, bagi gerakan linear, pentafsiran graf adalah penting bagi memahami jenis gerakan linear suatu objek. Okey, daripada graf kita dapat tentukan adakah objek itu pegun ataupun mungkin bergerak dengan halaju seragam ataupun mungkin bergerak dengan halaju bertambah. Okey, daripada graf juga kita boleh tentukan bahawa objek mungkin bergerak dengan halaju seragam ataupun pecutan seragam ataupun halaju berkurang dengan seragam ataupun mungkin bergerak dengan pecutan sifar, pecutan seragam ataupun mungkinkah pecutan bertambah. Okey, jadi daripada graf ini kita boleh tafsirkan jenis gerakan linear bagi suatu objek. Terdapat 3 jenis graf gerakan. So, apakah jenis graf gerakan tersebut? Okey, yang pertama adalah graf sesaran masa. Yang kedua pula graf halaju masa. Dan yang ketiga graf pecutan masa. Jadi kita nampak seolah-olah ianya macam sama. Okey, sebab semua kat belakangnya ada masa kan? Tapi sebenarnya ianya adalah berbeza. Kerana graf sesaran masa, graf halaju masa dan graf pecutan masa. Okey, nampak macam sama tapi ianya berbeza antara satu sama lain. Jadi, ketiga-tiga graf ini adalah penting dalam pentafsiran jenis gerakan daripada graf. Jom kita lihat graf sesaran masa. Okey, apabila kita sebut sesaran masa, maksudnya kuantiti sesaran berada pada paksi Y, manakala kuantiti masa berada pada paksi X. Okey, kita tuliskan nama kuantiti, seterusnya simbol untuk sesaran adalah S dan unit SI bagi sesaran M. Okey, meter. Bagi masa pula, masa adalah T, simbol masa T dan unit bagi masa adalah saat. Okey, sekarang kita lihat graf yang pertama bagi sesaran masa. Okey, graf ini berbentuk garis lurus yang mendatar. Apa maksudnya? Okay, di sini ianya bermaksud sesaran adalah tetap sepanjang masa. Okay,
apabila kita kira kecerunan graf, kita dapati nilai kecerunan graf adalah sifar. Bermaksud hal lajunya adalah sifar. Jadi graf ini dianalisis sebagai objek tersebut adalah pegun. Objek itu pegun ataupun tidak bergerak. Objek itu pegun jika graf sesaran masa yang kita lakarkan, kita dapati grafnya bergaris lurus yang mendatar. Seterusnya. Yang kedua, graf sesaran masa yang kita dapati ianya bergaris lurus juga tetapi bertambah ataupun meningkat ke atas. Jadi di sini kita dapat katakan bahawa sesarannya bertambah dengan seragam. Apabila kita kira kecerunan graf, kita dapati nilai kecerunan graf adalah tetap. Jadi di sini dapat dianalisiskan bahawa objek bergerak dengan hal laju yang seragam. Kerana kecerunan grafnya adalah seragam ataupun tetap. Seterusnya. Yang ketiga iaitu graf sesaran masa yang mana grafnya berbentuk kuadratik. Ianya berbentuk melengkung. Di sini kita dapat lihat bahawa sesaran bertambah dengan masa. Apabila kita kira kecerunan grafnya adalah semakin bertambah dengan seragam. Jadi dapat kita analisis bahawa objeknya bergerak dengan hal laju yang bertambah. Objek bergerak dengan hal laju yang semakin bertambah iaitu mengalami pecutan seragam. Daripada graf sesaran masa yang dibincangkan tadi, kita dapat tentukan nilai hal laju suatu objek yang bergerak dengan mengira kecerunan graf. Jadi nilai kecerunan graf memberikan tafsiran hal laju sesuatu objek yang bergerak. Jadi bagaimanakah untuk mengira kecerunan graf? Kita imbas kembali formula kecerunan graf adalah Y2 tolak Y1 bahagikan dengan S2 tolak X1. Yang pertama macam mana nak kira kecerunan? Jadi yang pertama tentukan dulu titik yang paling mudah untuk kita tentukan. Kita tandakan S2, X1, Y2, Y1 semua ni kan. Contohnya di sini kita ambil nilai X1, Y1 dan yang bahagian atas adalah X2, Y2. Jadi kita gantikan nilai dalam formula kecerunan dan dapatlah dia punya nilai kecerunan tersebut. Jadi untuk graf sesaran masa ni kita perlu ingat untuk formula kecerunan graf memberikan nilai hal laju sesuatu objek yang bergerak. Jadi ingat hal laju dapat ditentukan daripada pengiraan nilai kecerunan graf. Seterusnya, jika kecerunan graf yang kita kira, kita dapat nilainya adalah sifar. Maksudnya, hal lajunya adalah sifar. Memberikan tafsiran bahawa objek tersebut adalah pegun. Seperti yang kita bincangkan tadi. Seterusnya, jika kita kira kecerunan graf adalah nilai positif yang tetap. Maksudnya, menunjukkan hal lajunya adalah seragam. Ini memberikan tafsiran bahawa sesaran bertambah secara seragam ataupun ianya bergerak dengan hal laju yang seragam. Jadi, perlu ingat untuk graf sesaran masa, hal laju dapat dikira dengan kecerunan graf ataupun kecerunan graf memberikan nilai hal laju bagi sesuatu objek yang bergerak. Seterusnya, graf yang kedua iaitu graf hal laju masa. Apabila kita sebut graf hal laju masa, maksudnya kuantiti hal laju berada pada paksi
Y. Manakala masa berada pada paksi X. Okey. Seterusnya kita juga tulis simbol untuk halaju iaitu V dan simbol untuk unit SI-nya ms-1 meters negatif 1. Okey, bagi masa pula simbolnya adalah T dengan unit saat S. Okey, kita lihat graf yang pertama menunjukkan garis graf yang lurus mendatar. Di sini apakah tafsiran bagi graf tersebut? Okey, kita lihat grafnya mempunyai halaju yang tetap. Okey, sebab satu nilai je dia punya sama, dia punya keadaan pada nilai yang sama. Okey, berapa nilai kat sini? Nilai yang sama. Okey, nilai yang tetap sepanjang masa. Jadi, kalau kita kira kecerunan grafnya, kecerunan grafnya adalah sifar. Bila kecerunan graf sifar, maksudnya objek bergerak dengan halaju seragam ataupun pecutan sifar. Okey, halaju yang seragam ataupun maksudnya pecutan sifar. Okey, seterusnya yang kedua. Okey, kita lihat grafnya bergaris lurus juga tetapi meningkat ke atas. Apa tafsirannya? Okey, di sini menunjukkan halaju bertambah dengan seragam. Bila kita kira kecerunan graf, kita dapat nilai yang seragam. Ini menunjukkan bahawa objek bergerak dengan pecutan seragam. Okey, seterusnya yang ketiga iaitu graf yang mana garisnya lurus tetapi menurun ke bawah. Apakah tafsiran untuk graf ini? Okey, di sini menunjukkan bahawa objek bergerak dengan halaju berkurang secara seragam. Jadi setiap graf yang mempunyai bentuk yang berlainan ditafsirkan dengan maksud yang berlainan. Okey, bagi graf yang mendatar, nilainya adalah sama, jadi menunjukkan objek itu bergerak dengan halaju seragam. Apabila grafnya meningkat ke atas, maksudnya objek itu bergerak dengan pecutan seragam. Apabila grafnya menurun ke bawah, maksudnya objek bergerak dengan halaju berkurang secara seragam. Okey, bagi graf halaju masa, bagaimanakah kita nak katakan dia bahawa bergerak dengan halaju seragam, pecutan sifar dan sebagainya. Okey, bagi graf halaju masa, ianya ada formula ataupun rumus iaitu kecerunan graf menunjukkan nilai pecutan. Okey, kecerunan graf memberikan nilai pecutan. Okey. Pecutan dapat dikira daripada nilai kecerunan graf seperti juga tadi formula kecerunan iaitu Y2 tolak Y1 bahagikan dengan S2 tolak X1. Okey, daripada graf halaju masa juga kita boleh tentukan nilai sesaran dengan mengira luas di bawah graf. Okey, jadi bagi graf halaju masa kita boleh tentukan dua kuantiti berbanding dengan graf sesaran masa tadi kan. Okey, jadi bagi graf halaju masa kita perlu ingat dua formula ni ya. Untuk dapatkan pecutan, kita kira nilai kecerunan graf. Bagi mendapatkan nilai sesaran, kita kira luas di bawah graf. Jadi ingat rumus, kedua-dua rumus ini. Okey, contohnya apabila kita kira kecerunan graf, kita dapat katakan contoh kita dapat nilai sifar. Kecerunan graf adalah sifar. Jadi bermaksud halajunya adalah tetap. Okey, bila halaju tetap ataupun halaju seragam, bermaksud pecutan sifar. Okey, kecerunan graf sifar bermaksud pecutan sifar. Pecutan sifar bermaksud halaju yang seragam. Okey, seterusnya.
Yang kedua, jika kita dapat nilai keturunan graf adalah nilai positif yang tetap, ini memberikan maksud bahawa objek bergerak dengan laju yang bertambah secara seragam dan objek tersebut bergerak dengan pecutan seragam. Jadi untuk kesimpulan bagi graf laju masa, kita kena ingat dua formula ini bagi menentukan nilai pecutan dan juga nilai sesaran. Kerana graf laju masa boleh ditentukan pecutannya daripada keturunan graf, manakala sesaran boleh ditentukan daripada luas di bawah graf. Okey, graf yang terakhir iaitu graf pecutan masa. Bila kita sebut graf pecutan masa, maksudnya kuantiti pecutan adalah berada pada paksi Y, manakala kuantiti masa berada pada paksi X. Okey. Pecutan simbolnya A dan unit SI-nya meter sesaat ms -2. Manakala masa seperti biasa macam tadi juga, masa adalah T, unitnya adalah saat S. Okey, kita lihat graf yang pertama di mana garis grafnya adalah garis lurus yang mendatar. Tapi di sini berada pada di atas paksi X. Okey. Jadi di sini didapati nilai Y-nya adalah sama. Nilai paksi Y iaitu nilai pecutannya adalah sama. Nilai pecutannya sifar. Okey, jadi apakah tafsiran bagi graf ini? Graf ini di mana menunjukkan objek bergerak dengan pecutan sifar. Okey, lihat di sini ya. Pecutan sifar. Okey, nilai pecutan adalah sifar. Seterusnya, yang kedua iaitu graf pecutan masa menunjukkan graf garis lurus yang mendatar juga tetapi berada pada bahagian atas. Maksudnya dia mempunyai nilai selain daripada sifar. Okey, tafsiran bagi graf tersebut adalah menunjukkan objek bergerak dengan pecutan seragam. Okey, dia ada nilai lah, satu nilai lah. Maksudnya contohnya katakan 50 meter saat -2. Okey, dia ada nilai tetapi bergerak dengan pecutan seragam. Okey, dan seterusnya yang ketiga iaitu graf di mana graf garis lurus tetapi meningkat ke atas. Okey, ditafsirkan sebagai objek bergerak dengan pecutan bertambah. Okey. Jadi di sini jika garis grafnya berada pada paksi X di mana nilai Y yang sama, Y-nya pecutannya adalah sifar, bermaksud objek bergerak dengan pecutan sifar. Okey, jika garis lurus dia juga adalah mendatar tetapi pada suatu nilai, ada nilai. Jadi di sini dikatakan objek bergerak dengan pecutan seragam. Jika garis lurusnya meningkat ke atas, menunjukkan bahawa objek bergerak dengan pecutan bertambah. Selanjutnya, kita menganalisis graf sesaran masa. Contohnya, kita lihat satu situasi di mana rajah menunjukkan titik asal dan juga titik akhir sebuah motosikal yang ditunggang ke arah kanan. Okey, menunjukkan ke arah positif sampai di suatu tempat dia patah balik semula ke arah kiri yang ditunjukkan sebagai ke arah negatif. Jadi, graf di bawah menunjukkan graf sesaran masa untuk menunjukkan gerakan linear bagi motosikal tersebut. Okey, jadi untuk menganalisis graf yang tertera, kita perlu analisis satu persatu bentuk graf tersebut. Daripada graf bahagian A, B,
kepada graf bahagian BC. Seterusnya bahagian CD. Seterusnya bahagian DE dan yang terakhir EF. Okey. Jadi daripada situasi motosikal yang ditunggang tadi, kita boleh lihat bahawa contohnya seorang pemuda ni naik motosikal, menunggang motosikal bermula dari titik A. Okey, titik A, titik asalnya. Titik A, titik asalnya. Seterusnya pergi ke arah kanan, ke arah positif sejauh 100 meter ke titik B. Okey, semasa dia U-turn, dia patah balik semula. Maksudnya di sini keadaan pada kedudukan BC. Seterusnya dia patah balik ke sebelah kiri dari C ke D. Seterusnya pada titik asal, dia kembali semula ke titik asal tadi, DE, dan berakhir di titik F. Jadi arah gerakan motosikal ni ditunjukkan oleh graf sesaran masa. Jadi di sini untuk menganalisis graf sesaran masa, kita perlu analisis satu persatu daripada bahagian AB, BC, CD, DE dan EF. Yang ditunjukkan daripada graf satu persatu tadi kan, daripada AB, BC, DE sampai ke EF. Okey, jom kita analisis graf sesaran masa. Okey, graf sesaran masa yang ditunjukkan oleh situasi penunggang motosikal tadi. Yang mana ianya bergerak dari titik A ke B. Berpatah balik di titik BC, meneruskan perjalanannya ke titik asal DE dan meneruskan perjalanan sampai ke titik akhirnya iaitu titik F. Okay, jadi di sini untuk menganalisis graf sesaran melawan masa, kita perlu lihat satu persatu pada setiap bahagian. Okey, kita lihat pada bahagian AB yang pertama, iaitu di sini menunjukkan bahawa motosikal tersebut ditunggang sejauh 100 meter ke kanan selama 5 saat. Okey, di manakah nilai yang kita peroleh? Okey, iaitu di sini kita lihat 100 meter sampai di titik B, ianya bernilai 100 meter. Jadi, motosikal tersebut telah ditunggang sejauh 100 meter ke kanan. Okey, ke kanan kerana grafnya meningkat ke atas ataupun kita dapat kecerunannya apabila kita kira kecerunannya adalah positif. Okay, dalam masa 5 saat. Tengok nilai bawah dia tu masa 5 saat. Okey. Okey, seterusnya apabila kita kira kecerunan graf menggunakan rumus kecerunan, kita dapat nilai kecerunan graf adalah 20 meter per saat. Jadi 20 meter per saat ni menunjukkan nilai laju motosikal tersebut. Apabila nilai kecerunan graf adalah positif, maksudnya ianya bergerak ke kanan. Okey. Seterusnya, untuk bahagian BC, di sini menunjukkan bahawa grafnya adalah garis lurus yang mendatar, BC. Jadi di sini menunjukkan motosikal tersebut berhenti selama 3 saat. Macam mana kita tahu 3 saat? Okay, kita lihat masa di bahagian part C, X ni, iaitu daripada masa 5 saat, saat yang ke-5 ke saat yang ke-8. Jadi di sini menunjukkan masanya, jumlah masa BC-nya adalah 3 saat. Okey, di mana 8 saat tolak 5 saat. Jadi kita akan dapat 3 saat selama 3 saat.
Okey, seterusnya apabila dikira kecerunan graf. Okey, kecerunan graf garis lurus yang mendatar ni kita akan dapat nilainya sifar. Jadi, bila kecerunan graf sifar bermaksud laju motosikal tersebut adalah sifar. Okey, seterusnya bahagian yang ketiga iaitu bahagian CD. Okey, CD kita lihat grafnya menurun ke bawah. Bila graf menurun ke bawah daripada C ke D, ini menunjukkan motosikal berpatah balik. Okey, dia U-turn semula. Okey, berpatah balik dan ditunggang kembali ke titik asal dalam masa 4 saat. Okey, lihat ya. Dalam masa 4 saat daripada saat yang ke-8 ke saat yang ke-12. Jadi maksudnya kat situ dalam masa 4 saat. Okey, seterusnya apabila dikira kecerunan graf, kita dapat nilai kecerunan graf adalah negatif 25 meter per saat. Bila ada nilai negatif, maksudnya dia bergerak ke kiri. Jadi 25 tu adalah nilai laju. Jadi laju motosikal tersebut adalah 25 meter per saat ke arah kiri. Ke arah kiri kan? Dia U-turn balik ke arah kiri. Okey, seterusnya bahagian DE. DE kita lihat garisnya adalah mendatar. Dari DE dia mendatar. DE mendatar. Jadi maksudnya motosikal berada dalam keadaan pegun di titik asal selama 2 saat. Okay, macam mana tahu 2 saat? Okey, kita lihat pada graf tersebut daripada saat ke-12 ke saat yang ke-14. So, di situ maksudnya tempoh masa bahagian DE itu adalah dalam masa 2 saat. Okey, seterusnya. Kecerunan graf, bila kecerunan graf garis dia mendatar memang confirm. Kecerunan graf adalah sifar. Jadi, lajunya adalah sifar. Kerana laju untuk objek yang bergerak bagi graf sesarang masa, kita kira daripada kecerunan graf. Okey, yang terakhir bahagian EF. Macam mana pula EF ni kan ke bawah dapat nilai negatif macam tu kan? Okey, di sini menunjukkan bahawa motosikal ditunggang ke kiri sejauh 50 meter. Okey, macam mana tahu 50 meter? Kita tengok bawah ni. Okey, negatif 50 tu. Okey, negatif 50. 50 tu maksudnya menunjukkan 50 meter. Negatif tu maksudnya menunjukkan ke arah kiri. Dalam masa 6 saat. Macam mana kita tahu 6 saat? Iaitu dari saat ke-15 sehingga saat ke-20. Dalam masa 15 dan 14. 14. Daripada saat yang ke-14 hingga saat yang ke-20. Jadi kat situ menunjukkan jumlah masanya adalah 6 saat. Apabila kita kira kecerunan graf, kita dapat nilai kecerunan graf negatif 8.33 meter per saat. Jadi bila kecerunan graf dapat nilai macam tu, menunjukkan laju motosikal adalah nilai dia 8.33 meter per saat ke kiri. Kenapa ke kiri? Sebab nilainya adalah negatif. Jadi di sini graf sesaran masa bagi bentuk yang naik mendatar turun, lepas tu mendatar turun lagi menunjukkan sebenarnya arah gerakan ke kanan ke kiri dan seterusnya boleh kira nilai laju graf dan nilai laju motosikal tu daripada kecerunan graf.
Okey, dalam menganalisis graf sesaran masa, kita boleh juga tentukan nilai jarak, sesaran, laju purata dan halaju purata. Okey, perhatikan gambar rajah yang diberi untuk pergerakan sebuah motosikal di mana penunggang motosikal ini bergerak sejauh 100 meter ke arah positif. Seterusnya sampai di titik B, C ianya berpatah balik semula sejauh 100 meter lagi ke titik asal dan meneruskan perjalanannya sejauh 50 meter ke arah negatif. Jadi di sini kita boleh tentukan jumlah jaraknya. Okey, jumlah jaraknya dikira dengan kita lihat nilai ya. Iaitu 100 meter yang pertama tambahkan dengan 100 meter yang kedua apabila dipatah balik tadi, tambahkan dengan 50 meter sehingga ke titik akhir. Jadi 100 tambah 100 tambah 50 dapat 250 meter. Okey. Jika kita lihat graf, lihat graf di mana yang ada nilai ni AB sebanyak 100. Seterusnya pergerakan CD sebanyak 100 meter juga. Okey, seterusnya pergerakan EF sebanyak 50. Jadi 100 tambah 100 tambah 50, kita dapat jumlah jarak yang dilalui adalah 250 meter. Okey, seterusnya jumlah sesaran pula. Okey, kita recall balik. Sesaran adalah jarak yang terpendek di antara kedudukan awal ataupun titik asalnya ke kedudukan akhir, iaitu titik akhir pergerakan suatu objek pada satu arah tertentu. Jadi di sini jumlah sesarannya adalah, kalau kita lihat gambar rajah ni, kita boleh terus ambil gambar dia punya ambil nilai, iaitu negatif 50 meter. Ataupun kita ambil di sini, titik asal ke titik akhir berjarak sebanyak 50 meter ke arah negatif. Jadi negatif 50 meter. Ataupun melalui pengiraan, kita boleh buat 100 meter tambah negatif 100 meter sebab dia ke arah negatif. Tambah lagi negatif 50 meter. Jadi jumlahnya adalah negatif 50 meter. Okey, jarak dan sesaran kita telah tentukan. So, kita boleh kira lagi yang seterusnya iaitu laju purata dan halaju purata. Okey, pengiraan laju purata adalah dikira daripada jumlah jarak yang dilalui bahagikan dengan jumlah masa yang dilalui. Kerana laju adalah jarak bahagikan dengan masa. Laju adalah kadar perubahan jarak. Jadi, laju purata adalah jumlah jaraknya sebanyak 250 meter bahagikan dengan jumlah masa sebanyak 20 saat. Okey, 20 saat daripada graf jumlah masanya 20 saat bahagikan dengan 20 saat. Kita akan dapat nilai jumlah laju puratanya adalah nilainya 12.5 meter per saat. Okey, yang tu adalah laju purata. Seterusnya, halaju purata. Okey, pengiraan halaju purata kita kaitkan dengan sesaran dan masa. Okey, halaju adalah sesaran bagi masa. Jadi, halaju purata adalah sesaran keseluruhan ataupun jumlah sesaran bahagikan dengan jumlah masa. Jadi, bagi kes ini, sesaran keseluruhannya bernilai negatif 50 meter bahagikan dengan jumlah masanya 20 saat. Bila kita kira secara matematik,
negatif 50 bahagikan dengan 20, kita akan dapat laju puratanya sebanyak negatif 2.5 meter per saat. Okey, mudah je kan? Jadi untuk pengiraan jarak, sesaran, laju dan laju, kita kena ingat balik persamaan gerakan linear yang kita belajar sebelum ini, belajar dalam subtopik sebelum ini. Jadi untuk pengiraan bagi laju purata dan laju purata, kira berhati-hati kerana ianya soalan berkait dengan jarak dan sesaran. Jadi untuk soalan pengiraan, kira dengan hati-hati, kira dengan betul untuk dapatkan jarak, sesaran, laju purata dan laju purata. Okey, seterusnya kita menganalisis graf yang kedua, iaitu graf laju masa. Okey, kita perhatikan contohnya seorang kanak-kanak mengayuh basikal dari titik asal dengan laju tertentu ke arah positif dan sampai di satu titik ianya berpatah balik dan U-turn semula meneruskan perjalanannya ke titik akhir. Dan situasi ini digambarkan dengan satu graf laju masa. Okey, kita lihat graf garisannya yang mana? Yang pertama, garisannya yang mendatang. Seterusnya, garisan ke atas, lurus ke atas. Yang ketiga, keadaan yang lurus ke bawah. Seterusnya, mendatar pada paksi X dan meneruskan perjalanannya ke arah negatif ke bahagian bawah. Okey, jadi untuk menganalisis graf laju masa, kita perlu bahagikan graf ini kepada beberapa bahagian. Okey, iaitu kepada beberapa bahagian selemasa. Okey, kita tengok kat sini, kita bahagikan kepada selemasa yang pertama bagi garisan yang pertama. Selemasa yang kedua, seterusnya untuk garisan yang kedua, seterusnya yang ketiga, yang keempat dan yang terakhir iaitu selemasa yang kelima. Okay, di sini kita perlu analisis satu persatu untuk melihat bagaimanakah pergerakannya bagi graf laju masa. Okey, bagi graf laju masa, kita analisis grafnya mengikut garisan graf tersebut. Okey, bagi garisan graf yang pertama, iaitu pada sela masa di antara 0 sehingga 50 saat. Apabila garisan grafnya mendatar, maka kecerunan grafnya adalah 0 meter saat negatif 2. Ini bermaksud basikal itu bergerak ke kanan dengan laju seragam 10 meter per saat. Okey, seterusnya garisan yang kedua menunjukkan selemasa yang kedua iaitu di antara 50 sehingga 70 saat. Okey, apabila kita kira kecerunan graf, kita dapati kecerunannya bernilai 0.25 saat negatif 2. Maka basikal ini bergerak ke kanan dengan pecutan seragam 0.25 meter saat negatif 2. Pecutan adalah nilai daripada kecerunan graf. Seterusnya, selemasa yang ketiga iaitu selemasa di antara 70 sehingga 100 saat. Bagi garisan graf yang ketiga. Apabila dikira kecerunan grafnya, didapati nilai yang diperoleh adalah negatif 0.5 meter saat negatif 2. Maka ini menunjukkan bahawa pecutan basikalnya bernilai negatif 0.5 meter saat negatif 2. Okey, ini bermaksud laju basikal tersebut semakin berkurang. Ataupun kalau kita naik basikal, maksudnya pecutannya adalah bernilai negatif, maka dia semakin perlahan. Okey, laju basikal semakin berkurang. Okey, yang mana basikal tersebut mengalami pecutan bernilai negatif, iaitu negatif 0.5 meter saat negatif 2. Ini menunjukkan bahawa pada arah bertentangan dengan arah pergerakan basikal. Okey, seterusnya
selemasa yang keempat adalah di antara 100 hingga 120 saat. Garisannya adalah garisan yang mendatar pada paksi X. Okey. Pada selemasa 100 hingga 120 saat. Bila garisan grafnya mendatar, maka kecerunan graf adalah 0 meter saat negatif 2. Ini bermakna halajunya adalah 0 meter saat negatif 2. Okey. Dalam pergerakan basikal tadi, sebenarnya apabila kecerunan graf 0 meter saat negatif 2 bermaksud halajunya 0, jadi basikalnya adalah berhenti dan pegun selama 20 saat. Okay, kalau kita tengok daripada rajah tadi, maksudnya pada ketika dia U-turn, pada ketika dia berpatah balik. Berpatah balik mengambil masa 20 saat untuk ubah arah gerakan basikal. Okey, seterusnya selemasa yang terakhir iaitu selemasa di antara 120 hingga 150 saat. Okey, pada garisan graf yang menurun ke bawah sehingga negatif. Apa maksud negatif ke bawah pula ni kan? Okay, kita kira dulu kecerunan graf. Kita dapati kecerunan graf tersebut adalah kita dapat negatif 0.3 meter saat negatif 2. Okay, ianya bermaksud pecutan basikalnya tu bernilai negatif 0.3 meter saat negatif 2. Di sini menunjukkan halaju basikal bertambah. Tetapi yang negatif di sini adalah sebenarnya arahnya. Okay, arahnya yang ke kiri. Okay, halaju basikalnya adalah 0.3 meter saat negatif 2. Negatif di depannya kat sini bermaksud ke arah kiri. Okay, sebab tadi dia berpatah balik. Okay, negatif di sini maksudnya ke arah kiri. Okay, itulah keadaannya untuk graf halaju masa. Okey, daripada graf halaju masa, kita juga boleh tentukan nilai jarak dan susaran bagi suatu objek yang bergerak. Contohnya untuk kes ini bagi gerakan basikal untuk kanak-kanak tadi. Okey, jadi untuk graf halaju masa ini, kita lihat grafnya bermula daripada nilai 10 meter per saat, seterusnya naik ke nombor 15, turun ke sifar, mendatar untuk 20 saat dan turun lagi sehingga bernilai negatif. Jadi jarak yang dilalui oleh kanak-kanak berbasikal tadi, kita kira dengan rumus luas di bawah graf. Okey, jadi untuk pengiraan luas di bawah graf, kita kira 1/1 luasnya. Contohnya yang pertama di sini, luas yang pertama ni adalah luas segi 4. Tambahkan dengan luas segitiga, tambahkan dengan luas segitiga dan tambahkan lagi dengan luas segitiga yang bahagian yang negatif ni. Okey, jadi apabila kita kira ke semua luasnya, kita dapat kira jumlah jarak keseluruhan dengan menambahkan ke semua nilai L yang dikira tadi. Okey, so dapatlah nilainya untuk L1 contohnya di sini 500 meter, L2 250 meter, L3 225 meter dan L4 135 meter. Okey, untuk jarak keseluruhan kita tambah ke semua nilai yang keempat-empat luas tadi. So kita akan dapat nilai jarak keseluruhan adalah 1110 meter. Okey, seterusnya untuk sesaran pula, kita lihat bagi sesaran. Untuk sesaran, dia kira sesaran positif pada nilai pada bahagian atas ni. Sesaran yang bernilai positif, okay, kena tolakkan dengan sesaran yang bernilai negatif. So, sesaran positif tu maksudnya sesaran kanan tadi kan, L1 tambah L2 tambah L3. Manakala sesaran yang negatif tu adalah ke kiri adalah L4 sahaja. So, kita tentukan keluasan untuk
luas di bawah graf bagi bahagian L1, L2 dan L3. Yang tu adalah sesaran ke kanan. Tambah kita akan dapat nilai 975 meter. Manakala sesaran ke kiri kita dapat 135 meter. Jadi jumlah sesarannya adalah sesaran positif tolak sesaran negatif. Okey. Sesaran positif bahagian atas tolak dengan sesaran negatif bahagian bawah. So, kita akan dapat jumlah sesarannya adalah 840 meter ke kanan. Okey, jom kita lakukan aktiviti 2.3 seperti dalam buku teks muka surat 40. Aktiviti ini bertujuan untuk menggunakan aplikasi tracker bagi memetakan gerakan sebiji bola pingpong dalam bentuk graf. Okey, kalau dalam makmal kita susun alat radar seperti gambar rajah yang tertera. Dengan keadaan bola pingpong, kita letakkan di atas pembaris meter yang dijadikan sebagai landasan condong. Pembaris meter ni, okey, contohnya ada dua pembaris meter dilekatkan jadi berbentuk V. Okey, diapitkan pada kaki retot dan dibiarkan bola pingpong tersebut menuruni landasan pembaris itu. Okey, untuk aplikasi tracker, kita boleh muat turun daripada QR code yang disediakan dalam buku teks. Okey, selain daripada perisiannya, kita juga boleh melihat video panduan menggunakan perisian tracker tersebut. Okay, jadi apabila kita scan QR code-nya, kita boleh gunakan aplikasi tracker ini untuk memetakan gerakan sebiji bola pingpong dalam bentuk graf, iaitu graf sesaran masa, graf halaju masa dan graf pecutan masa. Okay, selanjutnya kita perlu juga tahu untuk menterjemah dan melakar graf. Okay, kemahiran menterjemah dan melakar graf adalah penting dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan gerakan linear. Okey, contohnya bagi graf yang kita belajar pada kali ini iaitu graf sesaran masa boleh diterjemahkan kepada graf halaju masa. Dan graf halaju masa pula boleh juga diterjemahkan kepada graf pecutan masa. Okey. Ianya boleh diterjemah dan dilakarkan antara graf sesaran masa, graf halaju masa dan graf pecutan masa. Okey, sekarang kita lihat contoh yang pertama. Rajah menunjukkan graf sesaran masa suatu objek yang bergerak secara linear. A. Tentukan halaju pergerakan objek ini untuk setiap satu peringkat pergerakannya. Dan soalan B, terjemahkan graf sesaran masa untuk melakarkan graf halaju masa. Okey, jom kita selesaikan sama-sama. Okey, untuk soalan A, halaju ditentukan daripada kecerunan graf. Jadi, apabila disebut kecerunan graf, kita kena kira untuk setiap garisan graf. Okey, kita lihat di sini dari masa 0 sehingga 6 saat iaitu pada garisan yang pertama. Di mana masanya adalah 0 hingga 6 saat. Kita dapat nilai kecerunan graf adalah 1 meter per saat. Jadi menunjukkan halajunya 1 meter per saat. Seterusnya garisan yang kedua daripada 6 sehingga 12 saat. Apabila garisan yang mendatar, kita dapat kecerunan sifar, maka halajunya adalah sifar. Dan yang terakhir, garisan yang ketiga, iaitu garisan pada masa 12 hingga 20 saat. Maka kecerunan yang dikira adalah 0.5 bermaksud halajunya 0.5 meter per saat. Okey. Seterusnya untuk melakar graf halaju masa, kita lakarkan graf menggunakan nilai yang telah dikira dalam soalan A. Okey.
Untuk masa 0 sehingga 6 saat, halajunya adalah bernilai 1 meter per saat. Maka halajunya ditentukan pada nilai 1 meter per saat. Pada masa 6 sehingga 12 saat, halajunya adalah sifar. Maka nilainya pada sifar. Garisannya, garis graf halaju masa adalah pada sifar. Nilai sifar. Dan yang terakhir, pada masa 12 hingga 20 saat. Garisannya adalah pada bahagian tengah kerana nilai halajunya adalah 0.5 meter per saat. Jadi kita dapati ianya graf garis lurus yang mendatar menunjukkan nilai halaju 1 meter per saat dari 0 hingga 6 saat. Halaju sifar dari 6 hingga 12 saat dan halaju 0.5 meter per saat pada nilai masa 12 hingga 20 saat. Okey, seterusnya contoh yang kedua. Encik Kasim memandu kereta pada halaju 30 meter per saat dan menekan brek apabila melihat halangan di jalan raya. Soalannya, terjemahkan graf halaju masa bagi pergerakan kereta Encik Kasim dan lakarkan graf sesaran masa. Seterusnya, graf pecutan masa. Untuk menyelesaikan soalan bagi contoh yang kedua, kita perlu tentukan dulu sesarannya dan juga nilai pecutannya. Okey, untuk pengiraan sesaran, kita tentukan daripada luas di bawah graf. Manakala untuk pengiraan nilai pecutan, kita kira kecerunan graf. Jadi apabila graf ini mempunyai dua garisan, so kita kira dua keluasan. Okey, dua luas iaitu pada saat 0 sehingga 6 saat untuk keluasan A, pada 6 sehingga 10 saat untuk keluasan B. So kira seperti biasa menggunakan rumus matematik. Okey, luas segi 4 dan juga luas B adalah luas segi 3. Okey, seterusnya untuk pengiraan pecutan, kira macam biasa pengiraan kecerunan graf. Okey, apabila dah dapat nilai sesaran dan pecutannya, barulah kita dapat lukis dan lakarkan graf sesaran masa dan graf pecutan masa. Okey, daripada graf halaju masa pergerakan kereta Encik Kasim tadi, kita boleh lakarkan graf sesaran masa dengan melakarkan graf sesaran pada paksi Y, manakala masa pada paksi X. Okey, lakaran graf yang pertama ini berdasarkan kepada luas di bawah graf. Nilai luas di bawah graf bagi keadaan yang pertama dan juga pada keadaan yang kedua. Kita lihat di sini ianya berakhir pada nilai 240 meter di mana sesaran selepas 10 saat adalah 180 tadi, tambahkan dengan 60 dapat 240 meter. So berakhir pada nilai 240 meter. Seterusnya untuk B, soalan graf pecutan masa. Pecutan masa kita dah kira tadi nilai kecerunan graf. Nilai kecerunan graf yang pertama kita dapat tentukan bahawa kecerunannya adalah sifar, menunjukkan pecutan sifar. Okay, pecutan sifar daripada 0 sehingga 6 saat. Okay, seterusnya apabila halajunya berkurang, ianya menunjukkan pecutan bernilai negatif. Di mana kecerunannya bernilai negatif 7.5, maka pecutannya bernilai negatif 7.5 meter saat, negatif 2. Okey, yang terakhir dalam penyelesaian masalah melibatkan graf gerakan linear. Okey, graf yang tertera menunjukkan graf halaju masa bagi pergerakan hasri.
Soalannya, A tentukan pecutan, B tentukan sasaran dan C tentukan halaju purata. Okey, jom kita selesaikan sama-sama. Untuk penentuan pecutan, kita tentukan daripada nilai kecerunan graf. Jadi, kita kena kira kecerunan graf untuk setiap garisan graf tersebut, iaitu dari masa 0 sehingga 3 saat, seterusnya 3 ke 6 saat dan dari 6 ke 10 saat. Okey. Daripada pengiraan kecerunan didapati pecutan pada bahagian pertama adalah 2 meter saat negatif 2. Pecutan yang kedua, garisan mendatar mendapati nilai pecutannya adalah 0. Dan pecutan ketiga menunjukkan negatif 1.5 meter saat negatif 2 daripada pengiraan kecerunan graf. Seterusnya, untuk penentuan sasaran, kita kira luas di bawah graf. Bagi soalan ini, ianya menunjukkan sebuah trapezium. Jadi, kita kena kira luas di bawah grafnya menunjukkan luas trapezium. Okay, kira secara matematik berapakah luas trapezium dan kita akan dapat nilai luas trapezium iaitu 39 meter. Okey, dan yang terakhir untuk penentuan halaju purata. Halaju purata adalah jumlah sasaran bagikan dengan jumlah masa. Jadi jumlah sasaran telah dikira pada soalan B. Jadi kita gantikan nilai iaitu 39 bagikan dengan jumlah masa yang diambil dalam soalan ni iaitu 10 saat. Jadi 39 bagikan dengan 10. Okey, kita selesaikan, kita akan dapat nilai halaju puratanya adalah 3.9 meter per saat. Okey, seterusnya contoh yang kedua menunjukkan graf halaju masa bagi gerakan linear sebuah kereta. Terjemahkan graf ini dan lakarkan A, graf sesaran melawan masa, dan B, lakarkan graf pecutan melawan masa. Okey, jom kita selesaikan sama-sama. Okay, sebelum kita lakarkan graf sesaran masa dan graf pecutan masa, kita perlu tentukan dulu luas di bawah graf untuk pengiraan sasaran dan nilai kecerunan graf bagi nilai pecutan. Okay, jadi apabila ada 3 garisan graf, maka kita perlu kira ketiga-tiga keluasan graf, iaitu luas A, luas B dan luas C. Begitu juga dengan pecutan untuk pengiraan kecerunan bagi kecerunan yang mendatar, kecerunan naik dan juga kecerunan yang menurun. Okey. Seterusnya, yang penting di sini adalah untuk sasaran. Okey, pada saat sasaran selepas 30 saat, okay, untuk pengiraan sasaran selepas 30 saat, kita kena tambah. Okay, nilai yang pertama 100 tambahkan dengan nilai yang kedua 260 untuk selepas 30 saat. Seterusnya, sasaran selepas 50 saat, kita tambah ketiga-tiga nilai sehinggalah 160 saat. So, kita akan dapat nilai yang sasaran selepas 50 saat. Okay? Nilai ini penting untuk lakaran bagi graf sesaran melawan masa. Okey, graf halaju masa boleh diterjemahkan kepada graf sesaran masa berdasarkan kepada nilai keluasan graf tadi. Jadi, kita dapati graf sesaran masa membentuk graf hampir garis lurus dan ianya melengkung sedikit di bahagian atas. Manakala untuk graf pecutan masa yang dikira daripada nilai kecerunan graf, so kita dapat nilai pecutan masa yang ditunjukkan oleh nilai kecerunan graf.
Okey, sedikit tips mastery untuk subtopik kali ini. Okey, yang penting dalam graf gerakan linear, yang pertama untuk graf sesaran masa, kecerunan graf mewakili hal laju. Seterusnya, yang kedua, dalam graf hal laju masa, kecerunan graf menunjukkan nilai pecutan. Dan dalam graf hal laju masa juga, nilai luas di bawah graf menunjukkan sesaran. Okay, jadi ketiga-tiga perkara ini sangat penting untuk penyelesaian masalah dalam graf gerakan linear. Okey, sebagai pengukuhan kepada subtopik kali ini, subtopik 2.2, graf gerakan linear, kamu selesaikan latihan formatif 2.2 daripada buku teks buku surat 45. Okey, selesaikan soalan 1, 2, 3 dan 4 sahaja. Okey, sampai setakat ini dulu untuk kali ini bagi subtopik 2.2 graf gerakan linear. Okey, terima kasih kerana sudi menonton video sehingga ke penghujung pengajaran. Okey, terima kasih juga kerana like, komen, share dan juga subscribe Cikgu Najwa channel. Okey, jangan lupa tekan loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okey, yakinlah pada diri anda bahawa anda adalah pelajar fizik yang cemerlang. Okey, terima kasih semua. Bye-bye.